Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Mu'azarah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin Allahumma amin. Ila an qala faslun. Lazimkan diri dengan berpuasa sunat. Kemudian, hendaklah anda berpuasa pada hari-hari yang dianjurkan syarak untuk berpuasa padanya, seperti berpuasa hari Arafah bagi orang yang bukan haji, berpuasa pada hari Ashura dan Tasu'ah, dan berpuasa 6 selepas Syawal. Mulakan puasa ini dari hari kedua hari raya, kerana yang demikian itu lebih berkesan pada melatihkan diri. Juga hendaklah anda berpuasa 3 hari pada setiap bulan, kerana yang demikian itu sama dengan puasa dahr, yakni puasa abadi. Dan jika anda memilih hari-hari putih, yakni hari-hari bulan purnama 13 hingga 15 dari setiap bulan Islam, itulah yang lebih baik. Kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada hari-hari itu, biar di masa pelayaran maupun ketika di dalam kota. Tegasnya, hendaklah anda berbanyak puasa secara mutlak, terutama sekali pada masa-masa yang mulia, seperti pada bulan-bulan haram, pada hari-hari yang mulia seperti Isnin dan Khamis. Lakukan mujahadah dengan berpuasa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Selain daripada melakukan amal ibadah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan, atau puasa wajib ini puasa nazar, puasa wajib ini puasa qadha, atau puasa wajib ini puasa kafarah, yang kafarahnya diwajibkan kepadanya berpuasa. Maka dalam hal ini hukum puasa itu wajib. Adapun selain daripada puasa yang wajib yang saya sebutkan tadi, puasa sunnah, dan itu banyak sekali. Seperti puasa hari Arafah, 9 hari bulan Dzulhijjah li ghairil hajj. Bukan kepada yang pergi haji, bukan yang sedang melaksanakan haji. Yang sedang melaksanakan haji tidak digalakkan berpuasa. Orang pergi haji tak digalakkan berpuasa. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana orang yang sedang pergi ke haji memerlukan kepada energi, perlu kepada tenaga. Sehingga kalau dia berpuasa pada hari Arafah, tenaganya akan semakin berkurang, lemah, sehingga tak boleh bermunajat, tak boleh berzikir, tak boleh beribadah. Sementara hari itu bagi para jemaah haji, perjalanannya panjang. Dia kena ada di padang Arafah mula daripada waktu zawal sampai matahari terbenam. Di situ dia akan berdoa, berzikir, bermunajat. Yang kesemua itu memerlukan kepada energi. Dan sebelumnya pun sudah bersiap sedia hari tarwiyah, belum lagi nak sambung perjalanan nanti pergi ke Mina, ke Muzdalifah, ke Mina. Maka bagi para jemaah haji tidak digalakkan untuk berpuasa hari Arafah. Tapi kalau berpuasa macam mana? Kalau berpuasa hukumnya makruh, bukan haram. Ya. Tapi bagi selain jemaah haji amat digalakkan, bahkan itu adalah merupakan hari puasa yang terbaik bagi selain para jemaah haji, berpuasa pada hari Arafah. Fil hadis, siyam yaumi Arafah tukaffir sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Berpuasa pada hari 9 Dzulhijjah, yang dinamakan hari Arafah, walaupun digalakkan juga berpuasa di bulan Dzulhijjah. Secara umumnya, bulan Dzulhijjah adalah bulan haram. Bulan Dzulhijjah, bulan yang haram. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab yang sudah kita lalui sebelum ini. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan haram. Berpuasa yang terbaik setelah puasa Ramadan, puasa wajib, adalah kalau orang berpuasa di bulan haram. Apakah bulan haram? Yang 4 saya sebutkan tadi. Berpuasa pada hari Isnin dan Khamis di bulan yang haram lebih baik daripada Isnin dan Khamis di selain bulan haram. Bulan Dhul Hijjah salah satu daripada bulan haram. Sehingga berpuasa di bulan Dhul Hijjah lebih baik daripada berpuasa di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Pada masa yang sama, bulan Dhul Hijjah ini ada 10 hari pertama yang istimewa. Yaitu 10 hari. Yang pertama, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar, dan 10 hari pertama, 10 malam pertama bulan Dhul Hijjah. Jadi bulan Dhul Hijjah ini satu mulia disebabkan oleh kerana bulan haram. Berpuasa di bulan haram lebih baik daripada puasa di bulan-bulan selain daripada bulan yang haram. Ya kan? Bila berpuasa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, termasuk daripada keistimewaan 10 hari berbandingkan kepada hari-hari yang lain dalam bulan Dhul Hijjah. Ditambah lagi berpuasa hari Arafah yang juga ada di dalam 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Jadi puasa Arafah ini terhimpun padanya itu hari Arafah, itu 10 pertama bulan Dhul Hijjah, itu juga termasuk bulan Dhul Hijjah yang termasuk bulan haram, 3 keistimewaan. Berpuasa pada hari Arafah. Oleh hadza fil hadis, orang berpuasa hari Arafah pahalanya akan dihapuskan dosa yang terdahulu dan dosa yang tahun yang akan datang, 2 tahun. Ya Allah. Macam mana sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita berpuasa berapa jam? Mungkin 12 jam. Kita punya dosa yang kita lakukan berapa? 1 tahun kita lakukan dosa. Setiap hari tak lepas daripada dosa. Tentunya dosa kecil lah yang dihapuskan di sini. Dosa kecil. Setiap perbuatan baik yang memiliki keistimewaan menghapus dosa, dosa yang dimaksudkan itu dosa kecil. Dosa yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu akan menghapus dosa daripada perbuatan yang tak baik. Dosa itu, dosa yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Karena kalau dosa besar kena mesti dengan taubat. Dosa kecil boleh dihapus dengan salat, dengan zikir, dengan berpuasa sunnah. Tapi kalau dosa besar mesti dengan bertaubat. Nah, hadza salah satu keistimewaan puasa pada hari Arafah. Nah, digalakkan juga berpuasa sunnah pada hari Ashura, yaitu 10 hari bulan Muharram. Fil hadis, shaumu yaum Ashura, berpuasa pada hari Ashura akan menghapuskan dosa tahun yang lalu, 1 tahun. Puasa Arafah berapa tahun? 2 tahun. Ashura 1 tahun. Faham dong? Ya Allah. Wa baginda Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan juga berazam untuk berpuasa hari Tasu'a. Apa itu Tasu'a? 9 hari bulan Muharram. Jadi 9 dan 10 Muharram. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau saya hidup tahun hadapan, saya akan berpuasa pada 9 dan 10. Apa sebabnya? Disebabkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari bulan Muharram pada 10 hari bulan, disebabkan hari itu diselamatkan oleh Allah Nabi Musa daripada kejaran Firaun. Maka Nabi pun berpuasa, tapi Nabi ingin berbeza dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi berazam, kalau tahun hadapan aku hidup, aku puasa 9 dan 10. Apa tujuannya Nabi nak tambah 1 hari lagi? Untuk berbeza dengan orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, bila mampu di hari bulan Muharram berpuasa Ashura, baiknya berpuasa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Supaya berbeza dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Ya subhanallah. Dalam ibadah pun juga yang seperti itu pun Nabi akan
membezakan dengan orang-orang Yahudi. Dulu Nabi sikat rambutnya ke kanan atau menyesat daripada belah dua macam tu. Ketika nampak orang-orang buat macam apa, orang musyrikin buat macam tu, Nabi ubah, tak mau sama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Oleh hadza baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang menyerupai satu kaum, maka dia akan menjadi bagian daripada kaum tersebut. Karena orang tak menyerupai orang lain kecuali meletakkan perhatian, sanjungan kepada orang itu. Kita pakai shawl misalnya. Kita pakai serban. Apa tujuannya? Kenapa kita buat macam tu? Ya tentunya kita ada orang yang kita ikuti. Ya kan? Kalau ada orang, dia punya rambut potong habis sebelah sini. Dari sini biarkan. Agaknya meniru sini Abu Bakar Siddiq atau tidak? Wala sini Umar bin Abu Khattab wal Ali bin Abi Thalib. Ya tidak. Karena mereka tak buat macam tu. Yang buat macam tu Allah alam, penyanyi daripada manakah? Rockers daripada manakah? Allah alam. Kadang-kadang tak. Habiskan dua-dua kanan kiri. Dari sini saja. Faham dong? Agaknya dia buat seperti itu pasal apa? Ya pasal ingin meniru siapa yang dia suka itu. Al-mar'u ma'aman ahab. Walihada baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita. La tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala ahaduhum juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kamu ini akan ikut orang-orang sebelum kamu. Ikut di sini meniru, menyerupai orang-orang sebelum kamu. Macam mana caranya meniru dan mengikut? Shibran bi shibrin. Tahu shibran bi shibrin macam mana? Satu jengkal, satu jengkal. Maksudnya apa? Kita kalau nak mengukur kan 1, 2, kan. Kita tak mungkin kalau mengukur satu tempat, yang kedua tempat lain. Ya, kalau kita ukur macam inilah, kita ikut. Kata Nabi, persis sebiji kamu akan ikut orang sebelum kamu. Umpama gambaran orang yang sedang mengukur dengan jarinya. 1, 2, ikut semua. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta. Ya, ini kecil, ya ini besar. Maksudnya apapun yang mereka buat, sekecil apapun yang mereka buat, kamu akan ikut. Kalau ada di antara mereka yang kamu ikuti itu masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk. Digambarkan dengan lubang biawak karena lubangnya kecil. Itu pun kalau mereka buat, kamu pun akan masuk juga. Ya Allah, nak masuk lubang biawak berapa? Tapi nak gambarkan macam mana umat di akhir zaman ini akan mengikut sampai kepada hal yang pelik betul, pun ikut juga. Kata sahabat, siapa mereka ya Rasulullah yang diikuti sampai begitu itu? Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Kalaupun masuk lubang biawak, ikut pun juga. Siapa mereka? Adakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi? Faham dong? Kita punya zaman sekarang, kadang-kadang ada pakaian yang koyak pada lutut. Pakai tak kayak lutut? Koyak lutut. Ada orang pakai, ada orang pakai. Orang kita ada yang pakai. Yang dijual itu dengan harga mahal pun orang beli. Orang ini pakai sirwal nak tutup aurat, dia pakai sirwal buka aurat. Buat apa pakai sirwal? Jangan pakai sekali. Ada sirwal pula yang bagian belakang tu dia turun ke bawah. Awalnya saya ingat pasal tak pakai tali pinggang. Ternyata modern, fashion. Kalau rukuk ala sujud, Allah alam macam mana dia punya solat. Kadang-kadang dia punya kain, dia punya
masuk kaki itu kecil. Yang bahagian dekat paha lebar. Kadang-kadang tak, yang bagian kecil, yang bawah pun, yang bagian paha kecil, bagian bawah lebar. Apa saja fashion yang mereka buat, yang pakai kaum muslimin ramai. Tak kira laki, tak kira perempuan. Hatta walau dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Masuk lubang biawak pun juga akan ikut. Pakaian pun ikut, cara makan pun juga ikut. Kita makan pun juga kadang kalau tempat-tempat tertentu ada pinggan. Lepas itu ada sudut panjang, ada sudut setengah, ada sudut kecil. Garpu pun ada garpu besar, garpu sedang, garpu kecil. Ya kan? Macam-macam. Budaya mengikuti kepada orang yang sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta walau dakhala ahaduhum juhra dhabbin la dakhaltumu. Walihada Nabi di sini ketika hatta dalam ibadah pun kena mesti beza dengan orang Yahudi. Mereka puasa 10, kita puasa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Supaya tak sama. Kalau dalam hal ini tak sama, dalam segala hal kena mesti tak sama, kena mesti berbeza. Paham dong? Dan juga berpuasa 6 Syawal dan digalakkan berpuasa 6 Syawal sehari selepas hari raya Idul Fitri. Direct langsung hari ini hari raya, esok start 6 hari. Walaupun boleh nak berpuasa bila-bila masa sahaja di bulan Syawal, yang penting cukup 6 hari. Kalau ada hutang puasa, diqadha puasanya terlebih dahulu dan lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian digalakkan berpuasa pada hari 3 hari. Yakni digalakkan berpuasa 3 hari itu dalam setiap bulan, tak kira hari apa saja. Hanya dianjurkannya hari putih, yaitu 13, 14 dan 15. Dan ini selalu dijaga oleh Nabi SAW berpuasa hari putih. Dan baginda Rasulullah SAW juga menganjurkan berpuasa di bulan-bulan yang haram. Gerak. Ketahuilah bahawa puasa itu adalah kemuncak riyadhah, yakni latihan diri dan pokok mujahadah, yakni menekan hawa nafsu. Ada berita yang warid bahawa puasa itu adalah setengah kesabaran. Telah bersabda Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam yudha'afu lahu, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-sa'imi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wal khulufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Setiap amalan anak Adam digandakan kebaikannya dengan 10 kali ganda yang seumpamanya, dan boleh bertambah lagi kepada 700 kali ganda. Berfirman Allah pula, kecuali puasa saja, kerana puasa itu buat aku, dan aku akan membalasnya sendiri. Orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya untuk aku. Orang yang berpuasa itu baginya 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika menemui Tuhannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah dari bau-bauan, yakni semacam minyak wangi yang baik sekali. Nah, Allah berkata yang benar dan dia menunjuki jalan yang lurus. Aywa, Masya Allah. Di penghujung bab tentang berpuasa ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ada menyebutkan tentang objektif daripada puasa. Hikmatut tashri' lis-siyam. Hikmah disyariatkan puasa. Setiap syariat di dalam agama Islam itu ada tujuan, ada objektifnya. Ada objektif yang kita tahu, ada objektif yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang diperintahkan untuk salat. Apa objektifnya salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti salat itu membawa seseorang meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka ketika ada orang di zaman Nabi yang masih berbuat mungkar walaupun salat, Nabi bersabda, satamna'uhu salatuh.
Kalau sholatnya itu betul dilakukan, maka sholat itu akan mencegah orang itu daripada perbuatan mungkar. Jadi kalau ada orang yang sholat, buat perbuatan mungkarnya pun juga lancar, maka perlu ada muhasabah tentang sholatnya itu. Sudahkah sholat dilakukan dengan betul atau tidak? Paling tidak, bila seseorang yang sholat itu tergelincir kepada hal maksiat, dia akan segera menyesal. Dia segera bertaubat, dia segera insaf, dia segera berazam untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Perasaan itu akan ada kalau dia jaga sholat. Tapi orang yang tak sempurna sholatnya, kalau berbuat maksiat dan mungkar tak merasa bersalah, tak menyesal, tak teringin pun untuk nak bertaubat, menganggap remeh atau cuai kepada perbuatan maksiatnya itu. Merasa selesa dengan maksiat. Ini, yang seperti ini, adalah orang yang dia tidak menghayati pada sholatnya. Tak terkesan sholatnya. Tapi orang yang sholat, kalau berbuat maksiat, dia segera menyesal. Orang yang sholat, kalau tergelincir berbuat dosa, dia pun insaf. Dia pun segera bertaubat. Hada tanda orang yang sholat. Bukan sama sekali orang yang sholat itu tak boleh berdosa. Tapi kalau tergelincir, kalau berbuat dosa pun karena lemah, karena kalah, karena terpaksa, atau karena lupa. Kalaupun tergelincir berbuat maksiat, dia pun segera menyesal. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada hikmahnya sholat. Allah perintahkan zakat, hikmahnya supaya kita menjadi orang yang tidak kedekut dengan kita mengedepankan zakat. Agar supaya Allah membersihkan hati kita daripada sifat keras hati, tak ada belas kasihan. Kalau kita keluarkan zakat, nampak orang susah, miskin, kita bagi, ya Allah, kasihan. Kemudian kalau kita beri zakat, Allah bersihkan kita punya harta sendiri. Karena zakat itu hak orang. Kalau tak diberikan kepada orang yang berhak, maka kita dah ambil hak orang, campur dengan duit kita. Dengan begitu duit kita bercampur dengan hak orang, jadi kotor kita punya duit. Kita makan dengan duit kotor, bagi kepada keluarga dengan duit yang kotor. Jadi, objektif daripada zakat membersihkan harta kita, membersihkan hati dan jiwa kita. Hikmahnya puasa adalah bermujahadah. Untuk bersabar, untuk melawan hawa nafsu. Itu yang perlu kita cari sementara kita sekarang berada di menghampiri pertengahan bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dalam ibadah tu cari hikmah. Biasakan kalau beribadah cari hikmahnya. Sudahkah kita dapat itu hikmah? Sudahkah kita merasa itu hikmah? Daripada ibadah puasa yang kita lakukan, supaya kita tidak hanya sekedar sholat saja, puasa saja, zakat saja, tanpa kita mencari hikmahnya. Faham tak? Orang kan, apa itu la ilaha illallah. Orang pergi exercise kan? Kadang-kadang orang pun pergi exercise ke atau diet. Tahu diet? Orang nak turunkan badan. Ya kan? Malam dia tak makan nasi, kadang-kadang makan potato je berapa ketul, ya kan? Atau makan pun sayur. Ya. Dia makan dia macam tu, atau dia sebulan sekali timbang. Berapa kilo aku turun dah? Dia nak cari objektifnya dia buat diet itu, supaya dia tahu berapa kilo turun badan dia. Ya kan? Kali ini dalam exercise. Dalam ibadah pun juga begitu, kena cari apa hikmahnya. Kita salat mana hikmahnya, kita puasa mana hikmahnya. Faham dong? Kita akan masuk bulan Ramadan sebentar lagi nih. Maka kita berpuasa dan kita mencari hikmah daripada puasa itu. Apa hikmahnya puasa? As-siyamu qutbur riyadah. Puasa itu kutub, yakni pangkal kepada segala exercise. Exercise ini maksudnya latihan melawan kepada hawa nafsu. Melawan untuk istiqamah bermujahadah, banyak berbuat amal baik. Istiqamah di dalam bersabar, bahkan dikatakan bahwasanya as-sawmu nisfu sabri.
puasa itu separuh daripada sabar. Kalau sabar itu satu, separuhnya boleh dapat melalui puasa. Jadi orang masuk bulan Ramadan dah tahu dia kena mesti menjadi orang yang penyabar. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia tahu dia tak boleh kalah dengan hawa nafsunya. Itu objektifnya puasa. Kalau dia masuk bulan Ramadan, dia tahu kena mesti banyak beribadah. Dengan begitu dia akan kurang tidur, kurang makan. Sebab objektifnya begitu. Jadi, dia pun akan mencari objektif pada puasa tersebut. Faham tak? Hadza disebutkan dalam ini dalam hadis, setiap amal anak Adam kembali kepada dirinya dan satu amal perbuatan akan dibalas 10 kali ganda sampai 700 kali ganda kecuali puasa. Yani setiap amal perbuatan kalau dilipat gandakan sampai 700. Kalau puasa yang hanya tahu Allah SWT. Manusia tak tahu, malaikat pun tak tahu. Karena terlalu besarnya amal ibadah puasa. Tapi amal ibadah puasa yang besar punya pahala boleh runtuh dengan satu kalimat. Boleh hilang dengan satu kalimat. Apakah kalimat itu? Kalau orang bersumpah palsu. Sebut wallahi saja palsu, habis pahala dia. Atau dia dusta, hatta dengan satu kalimat. Kamu buat ini ke? Dia buat, tapi dia tak mau buat, tak mau mengaku. Bukan. Gugur dia punya pahala puasa. Apa pasal? Tipu, kharab. Jadi jangan sampai gagal puasa yang begitu besar pahalanya. Jangan sampai rugi kita dengan kalimat yang keluar daripada mulut ni. As-sawmu junnah ma lam yakhriqha. Puasa itu perisai selagi tidak diruntuhkan. Macam mana runtuhnya puasa ini? Bikadzibin au namimah. Dengan dusta atau mengadu domba. Faham tak? Wal sha'im farhatan. Seseorang berpuasa meninggalkan syahwat makan dan minum karena aku, maka puasa adalah untuk aku dan aku akan membalasnya. Bagi orang berpuasa, dua kegembiraan ketika berbuka. Apa sebab orang berbuka puasa gembira? Disebabkan dia sempurna beribadah pada hari itu. Disebabkan dia sempurna dan disebabkan dia sedang menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah bergembira saat berbuka. Jadi bergembira saat berbuka ni, aku tak lapar dah. Jangan begitu. Gembiranya, alhamdulillah aku sempurna ibadah hari ini. Alhamdulillah aku dapat menikmati nikmat Allah. Orang di luar sana mungkin puasa tak boleh makan. Faham tak? Hada bergembira dengan nikmat berbuka dan nikmat ketika berjumpa dengan Allah. Artinya puasa itu akan diberikan, akan tunjukkan pahalanya sehingga orang yang melihat ganjaran puasa bergembira. Ini maksud daripada hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Lanjut. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. لو كان بيننا الحبيب لدنا الوقاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طال تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم
رحمة الهادي قريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرتيب فجسك روحي يا حبيب محمد المكرم الغريب بقربك الروح التطيب رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل مؤيد جل من صلى عليك والحمد لله رب العالمين. أحسن. هذا لسنا. الله على درجة ديننا وديننا الآخر عالم صار شمال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على علينا أكتب صراط على سيدنا الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما حلالا دائما وخلا انقيا علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون رسل المنون وفرستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك ويسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول كل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه. تقبل الله منكم